قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. الضمان جمينا. Okay. الضمان لغة, Dhaman pada bahasa ialah al-iltizam. Iltizam, iltizam lah, bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Tengok ni, semua ada. Bila baca kitab ni, tengok ni. Macam nuskhahan aku ni, tengok ni, ada catatan yang dhabit ni. Saya mengaji dengan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu'ah Al-Banjari hafizahullah taala. Ada tarikh-tarikh tu, Yaumul Ahad 17 hari bulan 4 2012. Ada tak? Pergi keluar ni, pergi keluar daripada DQ, pergi fly tu. Untuk mengaji. Sebab apa? Minta elok-elok tak dapat. Sebahagian ustaz tu. Okey. Pergilah, lompatlah pagar tu. Tak biarlah, kena, tak ada masalah pun. Okey. Ad-dhamanu lughatan al-iltizam. Itu bertanggungjawab. Iaitu kita apa? Iltizam. Kalau kat sini ni masukkan pada dhaman iaitu mengambil beban orang lain, menanggung beban orang lain. Okey, menanggung beban orang lain. Wa syar'an, dan pada syarak iltizamu haqqin sabitin fi dhimmatil ghair, bertanggungjawab akan satu hak yang telah sabit fi dhimmatil ghair, pada tanggungan orang lain. Orang lain ada hak yang telah sabit, seperti hutang contoh. Kemudian kita bertanggungjawab, kita jadi penjamin. Kita jadi penjamin. Nanti tengok ada surah-surah tu. Okey. Di sini haqqin sabitin fi dhimmatil ghair, iaitu hutang di sini. Haqqin sabitin itu hak itu ialah hutang. Jadi seseorang itu, ghair itu tu seseorang, orang lain, contoh Zaid, ada hutang. Okey. Kemudian kita mengambil hak yang sabit itu tu, mana kita bertanggungjawab, mana kita jadi penjamin bahawa sesungguhnya Zaid itu akan bayar. Bermaksud jikalau Zaid tak bayar, kita akan bayar. Sebab tu jangan mudah-mudah jadi penjamin. Ni apa pernah berlaku? Waqi' dulu. Sebahagian saudara nak cerita, waktu tu dekat bank ada makcik-makcik. Dia nak tipu-tipu makcik-makcik lah. Okay. Kat bank tu dia sign tau. Sign. Lepas tu makcik, boleh tolong sign tak ni? Kejap, saya sibuk lah nak macam tu lah. Tak apa, nanti saya bagi upah, saya bagi 3,000. Saya bagi 3,000 saya je, kejap je saya nak. Yelah, orang kampung macam tu kadang-kadang mana tahu sangat kan. Dapat pula 3,000, betul ke dek nak bagi 3,000? Betul makcik, serius. Ni ada cash ni. Dia pun sign. Tak nama IC sebagainya. Lah apa? Sign apa? Akad pinjaman. Makcik tu jadi penjamin, masuk ke lorak, betul kena lagi lah. Makcik tu yang kena. Walaupun dapat 3,000, dia pinjam apa lebih daripada situ. Sebab tu jangan mudah-mudah jadi penjamin. Sebab tu apa? Biasa jadi penjamin ni orang-orang grade besar. Balik-balik dia ada masa nanti masuk tutup grade tinggi tu. Apa orang tak tahu dah. Di 24 di 44 lah, apa macam-macam lah. Kalau sekali jusah nanti. Jusah C, jusah B, jusah A. Mana tu muka-muka jusah ni jadi menteri-menteri semua ni. Gaji tak kurang, apa tak? Dah pencen gaji sama aja. Apa tak? Gaji besar-besar. Jadi tu akan jadi tumpuan. Nampak tak? Jadi tumpuan. Lagi-lagi pula jusah C, jusah A contoh. Jusah A, B ke C ke tu. Duduk kat kampung-kampung. Orang nak pergi mana-mana nak hutang, dia jadi penjamin ke, senang. Kaya tak apalah. Ni. So bila orang tu tak boleh, akan cek penjamin tu. Okey? Sebab tu tugas penjamin bukan mudah-mudah. Sebab tu kena faham situasi dia. Kita bila minta ni kena penjamin, susah betul lah ni ketua kampung, susah betul dah pengetua ni contoh. Bukan sebab tanggungjawab dia tu. Lagi-lagi situasi kita sekarang ni dah lah tak pernah nampak muka-muka kita contoh. Jadi tak bergaul dengan ketua kampung, tak bergaul dengan pengetua, tak bergaul dengan ketua bandar dan sebagainya. Nampak tak? Okey. Benda tu berlaku di atas amanah je lah, husnuzan je lah sama muslim, tak apalah. Okey. Kemudian au ihdaru ainin madmunatin. Okey. Ataupun akad, ini iltizam,
Ni syar'an itu satu surah tapi iltizam wa haqqin sabitin fi dhimmatil ghair. Okey, situ isyarat kepada apa? Dhamanul mal. Bawah tu isyaratun li dhamanil mal. Jamin akan harta. Okey, kita kata duit. Au ihdaru 'ainin madmunatin. Ataupun itu ihdar menghadirkan akan 'ainin madmunatin. Satu benda, ain satu benda yang madmunatin, yang dijamin. Satu benda yang dijamin. Itu dhaman raddil ain. Jaminan. Contoh, okey? Ihdaru ainin madmunatin. Kita pinjam barang. Sewa kereta. Siapa jadi penjamin kita tu? Jadi dhamin kita. Memastikan kereta itu akan dipulangkan lagi. Okey? Meminjam satu benda yang ni. Sebab tu kena ada maklumat. Benda-benda yang besar, contoh orang nak pinjam mesin-mesin ke apa semua tu kan. Kena seorang ada maklumat siapa. Lepas tu siapa penjamin dia tu. Pastikan yang orang yang pinjam ni pulangkan. Okey, itu namanya dhaman raddil ain. Dhaman raddil ain. Yang ni biasa pada sewa kereta. Okey, sewa kereta. Sebab tu sewa kereta biasanya kena ada 2 IC. Pastikan kereta ni nanti akan pulangkan balik. Sebab tu jangan tertipu. Contoh, sewa kereta berapa? Kalau sehari dalam 400 contoh, sewa kereta. Harga dia macam tu. Tak tahu sekarang mungkin naik kot. Macam tu lah lebih kurang 300, 400. IC kena ada 2. Nak ke jalan-jalan kena ada IC. Mana pastikan orang ni akan pulangkan balik. Kemudian dia bukan, contoh kita nak sewa sehari bayar 400, bukan bayar 400. Biasanya bayar berapa? Dhaman dia tu kerana cagaran tu. Duit cagaran dia tu kadang-kadang 2 kali. Supaya apa? Supaya dia nak pastikan, pemilik dia pastikan orang ni jaga kereta ni elok. Sebab apa? Kalau dia guna sembarangan kereta tu, langgar semua benda cala semua tu, dia boleh ambil guna tu, duit cagaran tu. Jadi dulu cagaran tu dalam bentuk orang. Maknanya apa? Jaminan tu lah. Nak pinjam barang seseorang, siapa nak jadi dhamin bahawa dia ni akan pulangkan, bahawa kamu akan pulangkan. Okey, saya ni ketua kampung ni. Ketua kampung mengenai, okey, saya akan pastikan dia tu akan pulangkan balik barang kamu. Itu namanya dhaman raddil ain. Au badani, ataupun ihdaru, tadi ihdaru ainin, ni ihdaru badani man yastahiqqu hudurahu. Menghadirkan satu badan seseorang, tubuh seseorang, atau badan iman, badan seseorang yang yastahiqu hudurahu, yang berhak ia akan menghadirkan akannya. Di sini apa? Nama dia kafalah. Panggil ikat jamin. Seseorang telah melakukan jenayah ataupun inilah pelanggaran dan sebagainya, dia akan dihukum, akan dibicarakan pada minggu depan. Sekarang ni dia akan dibebaskan. Siapa nak ikat jamin dia tu? Pastikan badan dia ni, orang dia ni, pada tarikh sekian dia akan datang. Ni ikat jamin tu lah. Okey. Maka orang tu lah akan, okey, contoh ni biasanya apa? Khususnya bila qisas. Pembunuh dalam keadaan tempoh masa siasat tu, dia akan boleh dipenjarakan ataupun boleh dibebaskan atas ikat jamin. Boleh, mungkin tu dia nak bekerja dan sebagainya, dia ada urusan ni, boleh. Okey, asalnya dipenjarakan. Tapi kalau contoh ada urusan penting dia nak ni, boleh dipertimbangkan. Tapi siapa yang akan pastikan dia akan datang balik untuk dibicarakan? Lagi-lagi nak kena qisas. Nampak tak? Jadi seorang yang penjamin. Ikat jamin. Kau ikat jamin mahal kan? Kau nak ikat jamin seminggu, tu ikat jamin 5 hari. Nampak tak? Dengan bayar 20,000. Ada kait dengan seorang penjamin, dengan 2 orang penjamin. Dengan seorang penjamin, mana orang kaya tu? Nampak tak? So bila dah ikat jamin macam tu so dia iltizam untuk menghadirkan badan orang ini. Bukan badan saja, kepala tinggal. Semua badan tu. Okey? Itulah 3 surah untuk dhaman. Untuk dhaman. Yang 3 tu nama dia kafalah. Ingat beza tu. Okey? Kafalah untuk badan. Menghadirkan badan seseorang tu. Itu dipanggil kata pencaraan mahkamah, penjara, ikat jamin itulah. Okey? Tetapi ke apa?
Dan tengok, tiba-tiba, contoh macam tadi kan, kalau hutang tadi tu, kita contoh Ana jadi penjamin bagi si Zaid. Zaid ada hutang. Zaid tak mampu bayar hutang ataupun lari dan sebagainya, Ana yang akan bayar hutang dia. Ana pastikan Zaid ni akan kembalikan barang yang dipinjam daripada Ammar. Tiba Zaid apa? Hilang ke apa, rosakkan apa semua tu. Kita minta kepada Zaid, pastikan Zaid bayar balik. Kalau dia hilang ataupun dia tak mampu, kita kena gantikan balik. Kalau nyawa seseorang, dia sepatutnya kena qisas. Maksudnya, tak apa, saya jadi kafil untuk dia. Saya akan jamin, saya akan pastikan dia datang pada hari pembicaraan, pada hari pemenggalan kepala dia. Ketika hari apa? Pembicaraan atau hari hukuman. Tiba-tiba tak datang. Khalas. Apa yang berlaku? Contoh dia kena qisas. Kita Gibrani kata, saya akan jadi kafil bagi dia ni. Tiba-tiba hari kejadian, Pak tak datang. Ikut hari sampai tenggelam matahari, Pak tak datang. Ya betul, hari kejadian kamu sebagai kafil itu. Apa terjadi pada kita? Tengok senang-senang je kata macam tu, kita kena qisas pula. Mana ada? Nampak tak? Sini ni. Kena bayar lah. Tengok kena bayar ke tak? Sabar dulu. Persoalan dulu. Sebagian kata, jangan semudah-mudah nanti dia tak datang jadi kamu kena qisas. Siapa kata tak ada? Dalam Islam tak ada macam tu. Tak ada. Yang berpandai gila macam tadi, dia macam logik-logik. Yalah, dah pandai ni. Inilah pula ganti. Nampak tak? Okey, Islam kesan-kesan nak bunuh orang. Nampak tak? Nak hukum ke sebagainya. Lepas tu pula, tengok, kena bayar tak? Macam contoh, dah tak datang, apa kamu buat? Sebab kamu jadi penjamin dan sebagainya. Saya yakin dia sebelum ni nampak elok dan sebagainya. Kalau itu kamu kena bayar semua. Tengok dalam Islam ada atau tidak. Tengok syarat dia nanti. Okey? Nantikan. Okey, arkanul dhaman. So dhaman tadi tu ada 3 lah. Okey. Inilah yang biasa apa? Biasa dhaman ini dalam syarat ni ini. Okey. Cuma diluaskan untuk apa? Melanggar apa? Lampu isyarat dan sebagainya apa? Okey. Denda semua betul. Siapa nak jadi pendhamin ni supaya bayar denda ni? Okey. Kadang-kadang benda tu diluaskan lah. Cuma tu 3 surah asal. Okey. Arkanul dhaman. Segala rukun bagi dhaman. Khamsatun. Okey. Ialah 3. 3 pula. Tengok khamsatun. Tu nama dia apa? Sabqul lisan. Sabqul lisan. Sebagaimana ada sabqul qalamin, ada sabqul lisan. Okey. Tu Syekh Muhammad minta. Baca terjemah dia. Syahida ahadan. Benda kita dalam hati syahida uhudan. Lahir apa? Hadir pada perang Uhud. Ni untuk baca ahadan. Nampak tak? Sabqul lisan. Tapi ketika pertandingan tak adalah sabqul lisan. Ni salah. Tak sabqul lisan. Nampak tak? Khamsatun ialah 5. Okey. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Ada ada. Ustaz, lafazkan khumsah. Terjemah pula tengok ni. Apa ustaz nak apa sebenarnya ni? Betul tak? Ustaz ke 3 ke 5 ke? Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Tujuan, makna-makna bagi lafaz itu ialah bergantung kepada niat al-lafiz. Okey. Ni khusus dalam bab kinayah. Ni untuk masalah yang tak sedar ni. Tengoklah niat dia tu. Okey. Maksud dia tu. 5, yang pertama dhaminun, yang memberi jaminan. Kita penjamin. Okey. Wa madmunun lah, dan orang yang dijaminkan baginya. Kalau nisbah hutang tadi itu, okey, orang yang beri pinjaman lah. Orang yang beri pinjaman. Contoh surah yang pertama tadi itu kan, orang yang memberi pinjaman kepada Zaid. Contoh, Zaid beri pinjaman kepada Ammar. Ammar tu orang yang berhutang, Zaid tu orang pemiutang nama dia. Kita ni menjamin, kata wahai Zaid, hutang saya Ammar tu saya jamin. Kalau dia tak bayar, saya bayar. Okey. Tu madmunun lah. Ataupun kita ada barang dipinjam oleh Zaid. Okey, dipinjam oleh Zaid. Datang Bakar kata kepada kita, saya akan pastikan dia tu pulangkan.
So kita ni nama dia madmunun lah, yang dijamin bagi ingat. Mudah je. Lil faedah. Lam lil faedah. Dapat faedah lah yang dijamin tu. Okey, terpelihara. Okey. Wa madmunun an, dan yang dijaminkan daripadanya. Okey. Ya, itu siapa kalau kat sini ni? Yang dijaminkan daripadanya orang yang diberi pinjaman, iaitu yang berhutang tu. Kalau hutang, yang berhutang. Ataupun kalau orang yang apa? Kalau nak dihadirkan ke mahkamah tu, orang tu yang diikat jamin tu siapa? Okey. Wa madmunun. Tu madmunun itu, dan jaminan tu sendiri. Madmunun, ataupun kalau ni hutang tu sendiri. Kerana wasiqah dan sighah. Kemudian apa syarat dhamin ni, jadi nak jadi penjamin ni? Okey, syarat nak jadi penjamin. Nama syurutud dhamin arba'atun. Syarat-syarat bagi dhamin ialah 4. Yang pertama, ayyakuna fihi ahliyatut tabarru'. Ada baginya, bagi dhamin itu ahliyatut tabarru'. Ahliyatut tabarru'. Di sana ada perbezaan dalam masalah maratibul ahliyah, banyak. Okey, ahliyatut tabarru', ahliyatut tasarruf, atau nama lain ahliyatul muamalah, ahliyatul ada, ahliyatul wujub. Empat ini. Ini pernah menjadi soalan untuk interview zakat. Apakah perbezaan di antara ahliyatul ada dengan ahliyatul wujub? Pelajar jam. Senyum-senyum. Apa jawapannya? Apa perbezaan di antara ahliyatul ada, ahliyatul wujub? Okey, dapatkan. Empat tu pastikan jelas. Sebab dia ada umum khusus mutlak. Ada yang siapa ada dapat ahliyah itu, dia lah ahliyah tu. Dapat tu. Di sini syarat dhamin mesti kena ahliyatut tabarru'. Mudah kata ahliyatut tabarru' ni apa tabarru'? Untuk tabarru' macam kita pun kena tabarru' lah. Buat kebaikan mana derma? Dia boleh derma. Lepas tu syarat-syarat orang nak derma ni macam mana? Kanak-kanak boleh tak derma? Orang-orang yang muflis, orang-orang yang ditahan harta dia, boleh tak derma? Yang tu. Okey, cari 4 perbezaan tu. Maratibul, tulis je. Tapi nakkan khulasah. Minggu depan nak tanya insya-Allah. Tentang 4 tu. Maratibul ahliyah. Ada sahabat tu. Dilarang guna kitab ana tu. Kitab khas benda tu. Dilarang. Okay, ada kat situ. Guna kitab lain. Jangan ambil kitab situ. Okay, ahliyatul ada atau ahliyatul wujub. Okay, guna ahliyatul tabarru', ahliyatul muamalah ataupun ahliyatul tasarruf. Muamalah tasarruf sama saja. Okay, wa ayyakuna mukhtaran. Dan bahawa adalah dia tu mukhtaran. Iaitu yang memilih, mukhtar, bukan mukrah. Dia tu sendiri mana? Ya, saya yang menjamin itu. Jangan sampai belakang. Ya, saya jamin dia tu. Kena apa? Pistol dan sebagainya. Betul tak? Ni. Kena tahu ni. Bila orang bagi apa kat sini ni, kat belakang contoh pisau. Kat belakang ni. Kalau Ustaz Saad mungkin belajar silat semua tu tahulah siapa belajar silat. Contoh orang ni kepada kita. Kurang tahu. Pusing semua tu dia ni. Buka ni semua. Macam mana cara dia tu? Pisau kat sini. Kita tak tahu, besar kecil tak tahu belakang tu. Boleh jadi budak-budak. Abang, tu. Ni memang keluarkan pistol. Apa keluarkan duit? Pisau sini belakang ni. Macam nak buat? Okey. Kalau akhwat bagi je lah. Kalau melainkan atlet karate ke sebagainya. Kalau pisau sini ni macam mana? Macam mana nak buat tindakan antum tu? Salah pusing, dia tikam kita mati. Cara dia macam mana? Bagi. Tahu tak? Dia tak bijak lah kalau macam tu je. Budak tu lagi lah. Macam tu. Cucuk macam tu je. Apa lagi lah. Biasanya apa? Kat sini pegang sini. Ataupun ni pegang baju. Tahu tak? Susah sikit nak lagi. Macam mana kaedah dia? Kaedah pertama. Okey, pasang-pasang ni tu. Okey, baca syahadah dulu. Kalau syahadah. Macam mana? Buka kuda sikit.
Kaki kanan ni. Lagi kelas silat pula. Lah, tak ada misal ni kaki tu. Pusing. Yang salah tindakan KO. Kaki tu memang tak apalah, tak tunjuklah sini. Nanti ada yang tumbang apa. Okey. Pusing kaki tu. Macam mana ustaz dah belajar? Tak payahlah. Sini selamat. Okey. Kalau berlaku nangis je lah. Kalau akhwat tu gunakan senjata utama dia, suara dia tu. Akhwat sekali dia tu. Satu hari sampai dengar, nampak tak? Okey. Ni ada cara dia, iaitu kaki kita ni. Sebab orang biasa macam ni dia tegak. Dia takkan ada orang macam ni. Cepat. Dia akan macam tu je. Sebab apa? Dalam situasi macam ni dia takkan bagi nampak orang macam kita macam nak ni. Serang. Orang daripada sana pun nampak macam biasa je. Tangan macam tu, dia pegang baju macam tu. Dia akan tegak macam tu. Bila tegak macam ni, mudah tumbang. Bukan macam ni. Kalau pasang kuda-kuda lain. Orang yang biasa pegang sini takkan pasang kuda-kuda gila macam tu. Tak pernah membuat. Nampak tak? Okey. Dia sudah keadaan macam tu. Senang nak tumbangkan. Nak tumbangkan kat mana? Tanya Ustaz Saad. Kau pegang kaki dia. Cara dia macam mana? Tak apalah. Cik. Geram tak? Geram tak? Ingat tak ilmu ke belajar tu? Nampak apa belajar silat? Nampak tak? Ingat tak satu seni ke? Okay, satu ilmu yang sangat penting. Khususnya apa? Berada di tempat-tempat yang agak berisiko. Okey. Janganlah bukalah apa-apa pun semua tu, adalah cara dia tu. Gunakan kaki. Okey. Wa ayyakuna mukhtaran, bahawa dia tu yang memilih, bukan dipaksa untuk jadi penjamin. Melainkan apa? Jikalau dia bernazar. Okey. Bahawa dia bernazar untuk menjamin seseorang. Tiba-tiba dia enggan, tak nak saya bernazar, saya ingin menjamin hutang si Zaid ni. Sebab saya tahu hutang dia ada. Dia ada hutang dengan si Ammar tu. Tiba-tiba dia enggan. Tu makan dia nazar-nazar suka hati. Nampak tak? Dia ingat hutang Zaid sikit. Dia tengok hutang dia 1,000. Kolas memang tak nak lah. Lepas tu boleh kita dapat sebab dia dah menazar dah. Okey. Bab nazar dengan aiman pun beza hukum dia. Semua orang, dia ni menazar apa? Kalau periksa Mumtaz, botak kepala. Tak menazar, mengarut dia tu. Tak sah pun nazar macam tu. Okey. Saya menazar kalau saya menazar, kalau periksa saya nak apa? Nak berjalan kaki apa semua tu. Kalau saya dapat periksa elok apa semua tu, saya nak solat 5 waktu. Kalau saya menazar, saya dapat macam tu, apa tak? Saya menazar, saya nak isyak ukuk macam tu. Ada kan sini? Kalau saya ni apa semua tu, ataupun saya bersumpah, dia kata, wa'alaikumsalam, saya bersumpah kalau contoh Terengganu lawan Kedah contoh, kalau Terengganu kalah, saya telanjang, dia kata. Ada kan yang setengah macam tu, bajet macam tu. Lepas tu lah kali yang kalah betul. Cepatlah telanjang, cepatlah. Yang tak ada agama semua ni, tak belajar, tak ada ilmu agama, hadaf mudhaf. Tak ada ilmu agama. Benda macam tu kadang-kadang yang tengok yang ada agama bukan yang join juga. Tak sah macam tu. Aiman macam tu wajib dia hanas. Kena bayar denda sumpah. Nazar pula berbeza. Sumpah ini berlaku pada semua perkara. Perkara harus, perkara sunat, perkara wajib, perkara makruh, perkara haram. Jadi saya bersumpah, contoh dia kata, seseorang berkata, saya bersumpah saya nak isyak rokok macam tu. Isyak rokok haram. Lepas tu dah bersumpah, kenalah sebab kamu dah bersumpah ni. Wajib hanas, wajib langgar sumpah, tapi wajib bayar denda, kafarah aiman. Adapun nazar hanya sah, mana berlaku kepada fardu kifayah dan perkara sunat sahaja. Khulasah belajar pening-pening tu khulasahnya. Nazar tu. Saya bernazar, jika dapat selesaikan ni, saya nak apa? Nak solat sunat. Wajib. Perkara yang ada qurbah atau fardu kifayah. Okey, yang tu. Walau ada perbahagian dia aiman nanti, dah sampai bab aiman nanti tu kat sini tu, nak akan lukis tu. Buat ni. Okey, aiman. Aiman tak kisah. Aiman dengan nuzur. Okey, bab sumpah dengan nazar. Bagian orang bercampur situ tu.
Kemudian wa ayyadzana lahul madmunu aw waliyuhu fi dhamanil badan. Bahawa minta izin ia ad-dhamin. Okey. Ayyadzana lahul madmunu. Bahawa minta izin baginya oleh al-madmun. Al-madmun siapa al-madmun? Ayyadzana mendapat keizinan tu mendapat keizinan lahu al-madmunu awaliyuhu. Al-madmun ini ni al-madmun, okey, awaliyuhu fi dhamanil badan, khas untuk dhamanil badan. Maknanya apa? Jikalau budak contoh, okey, jikalau budak dapat apa, dia merosakkan harta seseorang, ni kena ni. Ni jangan ingat senang-senang bawa anak beraya duk main bola tengah-tengah rumah orang, pap, kena TV plasma dia jatuh. Lepas tu ayah buat senyap dengan mak dia. Tak, ganti rugi. Nampak tak? Kan dibicarakan. Mana? Ketika nak dhaman, okey, nak jadi dhamin, seseorang jadi dhamin untuk budak itu tu atau orang seseorang itu tu, kena minta izin lah. Okey, kena minta izin. Sebab tu apa? Kat sini praktikal dia tu. Praktikal dia. Sebab kita pun mengalami juga. Dulu waktu raya tu, waktu kat Kuala Selangor, datang kawan-kawan ziarah, dia bawa adik-adik dia semua. Memang ada jenis nakal ni. Kita pun ada adik kecil. Waktu tu. Adik kecil-kecil tu ada bola-bola dia pun semua tu. Dia pergi main tempat-tempat ruang tamu tu. Pecah gelas. Okey lagi. Dia main kena kipas atas tu. Yang kakak macam tu je. Nampak tak? Janganlah dia diam macam tu je. Kita mak sekarang diam. Kena macam tu. Apa kena dhaman semua tu? Sebab tu risiko kalau kita bawa anak-anak kecil semua tu, yang jenis nakal-nakal semua tu kan, jenis macam hyperactive semua tu. Contoh apa kalau kat sini ni? Kita tumpahkan apa semua benda tu kena kat projektor mahal macam tu. Kena kat PA semua tu, meletup semua tu. Kena ganti semua. Gimana yang kat rak kita tu, pam jatuh, pak koyak semua, kena gantilah semua. Yang harta tu, emas semua tu. Kan akak suka emas kan? Ambil tu. Okey. Bayarlah. Okey. Wa ayyakuna qadiran 'ala intiza'il 'aini fi dhamani raddiha. Dan bahawa adalah dia seseorang yang berkemampuan untuk mengambil ain tadi tu fi dhamani raddiha, pada bab dhaman raddiha tadi, dhaman ainin madmunah. Maksudnya apa? Sekarang ni Zaid okey ada projektor contoh, dipinjam oleh Amar pinjam projektor dia tu. Kita sebagai dhamin tu kena ada kemampuan untuk mengambil projektor tu sendiri daripada si Amar tu untuk kembalikan kepada dia. Tiba-tiba dia enggan, tak nak guna lagi. Dah sampai masa lah si Zaid tu nak guna contoh. Kita ada kekuasaan, kemampuan untuk ambil tu, pulangkan sendiri. Tu syarat dia. Kemudian au ya'dzana lahul madmunu an. Okey. Ataupun minta izin baginya oleh al-madmunu an, oleh yang dijamin. Okey, yang dijamin. Al-madmunu an. Mana apa? Madmunu an itu orang yang dijamin itu minta izin. Boleh tak jadi boleh tak jadi penjamin saya? Dan minta izin dulu. Jangan meletak dalam borang tu letak penjamin apa kawan kita sendiri. Lantang kita ada nombor IC dia sebagainya, boleh tiru sign dan sebagainya contoh. Gitu kan itu. Tak boleh. Itu syarat-syarat bagi dhamin. Sebab tu syarat dia ketat tak? Ketat. Sebab dia akan menanggung tau. Dia akan menanggung. Sebab tu jangan mudah-mudah menanggung beban orang. Jangan iltizam. Contoh, tak apalah, dia dah cakap, tak apalah sewa rumah untuk ni tak apa, setahun saya bayar. Hoi, tak? Yakin dia. Sekali COVID, habis, bisnes habis. Kena bayar lah. Kena bayar. Sebab tu orang biasanya dia tabarruk, bila tabarruk ni secara ilzam bulan-bulanan ni, dia kena detail dari segi perkiraan dia tu. Sebab tu kadang-kadang orang gaji puluh-puluh ribu tapi sebab apa macam susah sikit nak bagi. Sebab apa? Komitmen dia banyak. Macam antum sekarang kan, komitmen tak banyak sangat. Contoh dapat gaji 5,000 sebulan. Banyak tak? 5,000 sebulan banyak. Nampak tak? Okey, banyak. Cukup semualah. Settle semua. Tak. Orang yang dah gaji 5,000 pula tak cukup. Nak 10,000, 10,000 confirm cukup. Tak cukup juga. Itulah sifat manusia. Yang eloknya apa? Qanaah sahaja. Okey? Bersederhana sahaja.
Okey, syaratul madmunilah. Syarat orang yang memberi pinjaman. Okey. Madmunilah. Yang dijaminkan baginya, mana dia yang beri pinjaman, dia pemilik harta tersebut. Okey. Dia pemilik hak untuk jika contoh dia tu ayah dia dibunuh. Jadi dia berhak untuk mengambil kisah daripada orang yang bunuh tu. Pertama, ayya'rifahu dhaminu bi'aini, bahawa mengenal akan dia tu oleh dhamin bi'aini, dengan dirinya. Dhamin kena kenal dia tu siapa. Orang yang memberi pinjaman tu, mana dengan siapa dia akan muamalah lepas ni. Contoh, anak saudara kita Zaid contoh. Zaid ada hutang. Lepas tu kita pun nak jadi penjamin bagi Zaid ni. Lepas tu kita tak kenal dengan siapa dia berhutang. Wajib kita kenal siapa penghutang tu. Okey? Takut-takut apa? Takut-takut dia berhutang-hutang ahlung. Khalas. Okey? Ingat, mana dah ahlung tak ada zaman sekarang ni, mana ada? Ada tak ahlung? Mana ada? Sebab tak tulis ahlung tu. Sebabkan tu ni pinjaman wang berlesen. Macam tak apalah lesen tak apa. Jangan sesekali buat. Ana bagi tahu, antum semua ni pada masa depan nanti sekalipun terhimpit dengan apa-apa kan, jangan sampai minta kepada ahlung. Minta kepada ni kawan-kawan ni. Dan kawan-kawan pun tengok juga, yalah kena taftish juga. Kadang-kadang skema dan sebagainya. Kalau dah betul tu kawan kita, kenal kawan kita memang susah, apa salahnya dahulukan kalau kita ada kemudahan. Okey? Jangan nanti tak payah lah tu. Janganlah berhusnuzan, kena banyak tu. Okey, syaratul madmuni'an. Syarat orang yang dijaminkan daripadanya. Yang ni yang diberikan jaminan tu kepada siapa? Iaitu syaratul madmuni'an kaunuhu madinan. Keadaannya madinan. Ingat, kena beza cepat. Kadang terkeliru di antara da'in dengan madin. Madin itu tu penghutang. Man kana alaihi dainun. Itu madin. Okey? Man kana alaihi dainun. Bukan yang beragama, itu mutadayyin. Okey, yang beragama. Cara dia kenapa berhutang? Mana apa tak boleh nak beri jaminan dalam mazhab kita sebelum sabit bahawa dia itu berhutang. Mazhab kita situ syarat dia. Dia kena hutang tu kena sabit dulu. Okey? Kemudian macam rasa macam tak mampu bayar, baru dia panggil penjamin. Cepatlah bayar. Tak mampu dah. Tak boleh ni kalau cek penjamin. Tu. Praktikal dalam mazhab kita ni, keadaan setelah berhutang, keadaan dia. Maksudnya apa?